Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kuliah subuh kita pada pagi ini akan disampaikan oleh Ustaz Abdullah Senik. Dengan itu dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir lana umurana ma'a rahati li qulubina wa abdanina wa salamati wal afiyah fi dinina wa dunyana wa kullana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Shadaqa Rasulullah. Yang dihormati Tuan Haji Azali, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Ar-Rahimah, Tuan Imam, seluruh muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi ini alhamdulillah kita semua diberi kesempatan, diberi peluang dan masih lagi diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengimarahkan di hari-hari yang terakhir di bulan Ramadan 1435 Hijriah ini, insya-Allah. Dan kalau tuan-tuan sedar ataupun tidak, hari ini merupakan hari yang terakhir. Kalau mengikutkan kalender Hijriah, hari ini merupakan hari yang terakhir, 29 Ramadan 1435. Kita rasa sayu. Sebab apa? Hari ini kita akan meninggalkan Ramadan pada tahun ini, dan kita mungkin tidak pasti adakah sama ada kita masih dapat mengecapi nikmat Ramadan pada tahun hadapan. Dan kalau malam tadi merupakan malam terakhir kita sama-sama mengimarahkan ataupun menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan ibadah solat tarawih, witir, mungkin ada yang malam tadi baru majlis khatam Al-Quran dan sebagainya. Dan pagi tadi sahur itu merupakan sahur kita yang terakhir untuk bulan Ramadan 1435 Hijriah. Dan siang ini merupakan siang yang terakhir bagi tahun ini kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan mungkin iftar kita pada petang ini, buka puasa kita pada petang ini merupakan iftar kita yang terakhir. Malam tadi sahabat-sahabat, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ketika saya solat tarawih bersama keluarga di Masjid Az-Zakirin di Taman Wilayah Selayang, yang mana selepas kami solat isyak ada solat jenazah. Salah seorang mungkin ahli jawatan kuasa, ibunya meninggal dunia mungkin petang semalam, wallahu alam. Apa yang kita boleh faham di sini bahawa alhamdulillah ibu dia sempat mengecapi nikmat Ramadan, dan belum berakhirnya Ramadan Allah telah panggil dia terlebih awal.
Mungkin ada di kalangan kita, sama ada di kalangan jiran tetangga kita, saudara mara kita, yang mungkin sebelum masuk Ramadan yang lalu, mungkin dalam bulan Rajab ataupun Syakban, dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih awal daripada kita. Makna kata di situ, dia tidak sempat mengecapi nikmat Ramadan 1435 Hijrah. Tapi alhamdulillah pada pagi ini, kita yang hadir sama-sama di Masjid Ar-Rahimah ini semua dapat mengecapi nikmat Ramadan, dan mudah-mudahan nikmat Ramadan ini adalah nikmat Ramadan yang terbaik untuk kita semua, insya-Allah. Dan kalau kita lihat 2 minggu lepas, kita baru sahaja selesai Piala Dunia, yang mana kita tahu siapa pemenang dia, siapa juara dunia dan sebagainya. Ada yang mendapat piala emas, ada yang mendapat kasut bola emas, ada yang mendapat bola emas, sarung tangan emas, dan tidak ketinggalan ada yang mendapat gigi emas. Jadi alhamdulillah Piala Dunia dah meninggalkan kita, tapi kita kena sedar bahawa kita sekarang berada di kemuncak perlawanan terakhir Piala Akhirat, yang mana dengan perlawanan inilah yang menentukan sama ada kita dapat mengecapi ataupun tidak Piala Akhirat yang kita kejar selama 30 hari ini ataupun selama sebulan 29 hari pada tahun ini. Adakah Ramadan ini telah berjaya mendapatkan kita title orang yang berjaya mendapat Piala Akhirat? Kalau Piala Dunia itu semua negara kejar dan hanya satu negara sahaja yang berjaya merangkulnya. Tetapi Piala Akhirat yang Allah berikan kepada kita sekarang ini, setiap orang yang berusaha, setiap orang akan mendapatkannya. Sebab apa? Piala ini bukanlah mutlak hanya untuk sebuah negara ataupun individu tertentu, tetapi siapa yang berusaha, insya-Allah dia akan mendapat Piala Akhirat yang dia kejar. Sebab apa? Nabi kata orang yang paling miskin di dalam syurga kelak adalah orang yang memiliki sebuah istana, sebuah istana yang diperbuat daripada emas. Itu adalah orang yang paling miskin dalam syurga kelak. Yang mana kita tahu bahawa bulan Ramadan ini Allah telah menjanjikan pelbagai fadilat, pelbagai kelebihan, pelbagai bentuk nikmat yang bila mana kita berusaha untuk mendapatkannya, insya-Allah Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang berusaha. Dan sebab itulah mungkin di kalangan ustaz-ustaz dan mungkin di kalangan ibu ayah biasa mendengar dalam tazkirah ataupun kuliah-kuliah disampaikan oleh ustaz, yang mana di hujung kefadluan berpuasa itu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Dengan title takwa itu, insya-Allah kita semua akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita harapkan dengan doa yang saban hari kita baca setiap malam, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau redhakanlah kami dan berilah kami nikmat syurga, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka yang sangat pedih. Na'udzubillahi min zalik. Alhamdulillah, pada pagi ini kita semua dapat berkumpul. Mudah-mudahan perkumpulan kita ataupun perhimpunan kita pada pagi ini, Allah sentiasa golongkan kita bersama dengan golongan-golongan yang sentiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu ayah yang dikasihi kerana Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perasan ataupun kita maklumi bahawa bulan Ramadan ini juga pelbagai bentuk peristiwa yang Allah berikan kepada kita, yang mana antara yang masih lagi segar ataupun masih lagi kita rasakan kesyahduan, bagaimanakah sahabat-sahabat kita di bumi Palestin, di bumi Gaza sekarang ini sedang bertempur dengan kerajaan Zionis Yahudi Israel untuk memastikan bahawa bumi Al-Aqsa, bumi Palestin itu bebas dan juga tidak berjaya dijajah ataupun ditawan oleh Yahudi laknatullah. Tapi bagaimanakah dan apakah yang kita sumbangkan untuk mereka? Adakah dengan sekadar kita berdoa ataupun kita sama-sama membantu memberikan tabung infak kepada sahabat kita? Ala kulli hal kita bersyukur. Sebab apa? Kita juga berusaha untuk membantu mereka. Bagaimana kita lihat kepada sahabat-sahabat kita Brigade Al-Qassam, mereka yang berjuang secara habis-habisan. Dan kali ini dalam pertempuran yang berlaku dalam bulan Ramadan 1435 Hijrah ini, pertempuran yang sangat hebat, sehingga kan tentera Zionis juga merasakan bahawa mereka telah banyak kegagalan ataupun keterobosan di situ. Yang mana kalau kita lihat
tentera-tentera Brigade Al-Qassam telah berjaya menempuh dan juga menghancurkan beberapa kubu-kubu kuat mereka, sehingga kan mereka merasakan satu tempuran yang sangat hebat, sehingga kan mereka membantu di situ dan sebagainya. Dan disitulah yang ada yang mengatakan bahawa antara peristiwa MH17 juga adalah dirancang untuk mengalihkan pandangan dunia terhadap peristiwa yang sedang berlaku hangat ketika itu dalam seminggu yang lepas di bumi Al-Aqsa, yang mana yang kita sedia maklumi bahawa Amerika yang mengaku sebagai kuasa besar dunia, sebagai polis dunia, dia boleh mencatur segala bentuk perancangan-perancangan untuk memastikan bahawa dunia umat Islam ditindas, ditekan dan juga dilepa lakukan sebegitu teruk sekali. Kalau kita lihat, mereka merancang dengan pelbagai bentuk perancangan, yang perancangan mereka bila mana selari dengan apa yang mereka rancangkan, dan akhirnya perancangan mereka berjaya. Kerana kita kena ingat, sesungguhnya perancangan kepada mereka yang batil, bila mana mereka berperancangan, mereka dapat mengalahkan kebenaran yang tidak berperancangan. Di situlah kita melihat kepada kepentingannya sesuatu organisasi, bila mana dia bergerak di atas dasar Islam, gerakan Islam dan sebagainya, perancangan dan gerak kerja itu satu kepentingan yang sangat-sangat penting. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sentiasa dan terus mendoakan saudara mara kita yang berada di bumi Al-Aqsa sekarang ini tidak berputus asa dan teruskan semangat jihad mereka yang begitu kental, untuk mempertahankan bumi Al-Aqsa, yang mana Masjid Al-Aqsa ini merupakan kiblat umat Islam yang pertama. Kita semua kena percaya bahawa ini adalah tempat yang penting kepada umat Islam, yang merupakan kiblat kita yang pertama. Dan jangan putus dan jangan terus berhenti untuk kita terus mendoakan untuk sahabat-sahabat kita, sama ada dalam solat kita, dalam selepas rukuk kita yang terakhir, kita susul dengan qunut nazilah. Dalam doa kita juga, setelah selesai solat kita juga, kita membaca doa-doa untuk Allah bantu sahabat-sahabat kita di bumi Palestin. Sebab apa? Mereka inilah yang berusaha sekeras-kerasnya untuk memastikan bumi Al-Aqsa itu bebas dan juga tidak berjaya ditawan oleh Yahudi laknatullah ini. Dan Alhamdulillah, pada pagi ini mudah-mudahan kita semua sentiasa diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha ke arah memastikan kita juga berada dalam landasan yang terbaiknya, insya-Allah. Mungkin tuan-tuan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur sebab kitalah antara orang-orang yang sentiasa mengimarahkan rumah-rumah Allah. Ada di kalangan kita yang mungkin sepanjang bulan Ramadan ini, Alhamdulillah, sekali pun tak miss untuk solat sunat tarawih. Alhamdulillah, kita bersyukur. Tapi kita kena ingat, solat sunat tarawih adalah merupakan solat sunat yang dituntut ataupun digalakkan dalam bulan Ramadan sahaja. Tapi kefarduan kita yang sebenar adalah solat 5 waktu sehari semalam. Andai kata sepanjang bulan Ramadan kita tidak miss datang ke masjid ataupun surau, tapi kita kena pastikan juga bahawa selepas bulan Ramadan, setelah kita melalui sebulan madrasah Ramadan ataupun universiti Ramadan ini, kita juga menjadi di kalangan hamba-hamba Allah yang sentiasa istiqamah mengimarahkan rumah-rumah Allah, dan juga memastikan bahawa segala program-program yang bersifat kebajikan, kitalah orang yang pertama berada di situ, insya-Allah. Dalam bulan Ramadan ini kita berpuasa sepanjang hari, di siang hari, dengan kita menahan lapar dan dahaga. Apakah salahnya sekiranya selesai kita melalui sebulan Ramadan ini, kita memperbanyakkan dengan ibadah-ibadah puasa sunat kita, puasa Isnin Khamis kita, puasa 6 hari di bulan Syawal, yang mana Nabi kata siapa yang berpuasa sebulan Ramadan kemudian disusuli dengan 6 hari di bulan Syawal, dia berpuasa seolah-olah selama setahun. Kalau mengikut perhitungan, sebulan kita berpuasa lebih kurang 30 hari. 30 hari kali dengan 10 bermaksud lebih kurang ganjaran dia 300. Dan ditambah dengan 6 hari, 6 hari kali dengan 10, 60, bermaksud lebih kurang 360 hari. Itulah mungkin kalau ada setengah ulama mengkaji mengikut sudut pengiraan bahawa seolah-olah Nabi kata orang itu berpuasa sepanjang tahun. Kalau kita melihat kalender Hijriah dan juga kalender Masihi,
setahun lebih kurang 360 hari. Itulah maksudnya kenapa kita digalakkan berpuasa tambahan 6 hari di bulan Syawal. Andai kata bulan Ramadan ini kita antara orang yang paling banyak infak, paling banyak sedekah, bila mana nampak orang-orang susah dan sebagainya, kita lah orang yang paling awal untuk masukkan duit dalam tabung, sama ada dalam bentuk kewangan, bantuan dan sebagainya. Tetapi selepas bulan Ramadan, pastikan juga kita lah orang yang selalu dan sentiasa memastikan bahawa bila mana kita melihat kepada mereka yang memerlukan, kita lah orang yang paling hadapan untuk membantu mereka. Dan bulan Ramadan ini kita merasakan bahawa dalam kita menahan lapar dan dahaga, ada juga sebenarnya yang mereka yang tidak makan dan minum, saudara mara kita juga sebenarnya. Mungkin ada yang kita dengar sahabat-sahabat ataupun saudara mara kita yang berada di bumi Somalia sebagai contoh, yang mana mungkin sebahagian besar daripada kita telah melihat seorang ulama di Saudi ketika itu sedang memberikan pengisian, yang mana ketika itu dia telah memberikan pengisian tentang ibadah puasa. Dapat satu panggilan telefon, dia kata, disoal oleh seorang pemanggil, dia kata pada ulama ini, adakah dikira berpuasa kami yang tidak makan dan minum sepanjang hari disebabkan tiada makanan? Maka ulama ini mengalir air mata, begitu sedih mendengar ada sahabat-sahabat ataupun saudara mara kita yang beragama Islam, walaupun bukan terletak di negara kita, mereka yang tidak makan dan minum. Adakah ini juga dikira puasa? Masya Allah, tabarakallah. Mungkin kalau kita tak perlu pergi jauh, dalam negara kita sendiri pun ada. Mungkin dalam masyarakat sekeliling kita juga ada mereka yang susah, mereka yang hanya sekadar kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Adakah kita yang berkemampuan ini hanya akan membiarkan mereka dengan keadaan mereka begitu sahaja, ataupun bagaimana? Itulah persoalan-persoalan yang sepatutnya menjadi muhasabah kepada kita. Dan insya-Allah dengan berkat Ramadan 1435 Hijrah ini, kita adalah orang-orang yang sentiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dalam doa kunut sebentar tadi, Tuan Imam ada baca Allahumma hdina fiman hadi. Ya Allah, berilah kami hidayah sebagaimana Engkau memberi hidayah kepada orang-orang yang Engkau telah beri hidayah. Kita setiap hari kita berdoa setelah kita sama-sama solat subuh dengan doa yang kita baca saban hari. Tapi adakah betul-betul nikmat hidayah itu masuk ke dalam hati kita, dan seterusnya kita di kalangan hamba-hamba Allah yang sentiasa mendapat taufik dan hidayah? Itu persoalan-persoalan yang perlu kita fikirkan bersama. Sebab apa? Andai kata Ramadan ini berlalu dengan begitu saja, tanpa memberikan sebarang bentuk kesan kepada diri kita, mungkin kita perlu risau, takut, sedih dan juga gusar. Mungkinkah kita antara golongan-golongan yang akan dicampakkan ke dalam neraka Allah yang sangat pedih dan sangat menggerikan itu? Na'udzubillah min zalik. Sebab apa? Kita kena ingat satu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar untuk menyampaikan khutbah. Ketika Rasulullah menaiki tangga yang pertama, Rasulullah berhenti seketika dan mengucapkan kalimah amin. Bila Rasulullah menaiki anak tangga yang kedua, Rasulullah berhenti seketika dan mengucapkan kalimah amin. Dan bila mana Rasulullah menaiki tangga yang ketiga, Rasulullah berhenti seketika dan mengucapkan kalimah amin. Setelah Rasulullah selesai menyampaikan khutbah, ketika itu Rasulullah turun dan sebagainya, Rasulullah bertanya kepada sahabat, adakah kamu mengetahui kenapa aku mengucapkan kalimah amin sebanyak 3 kali sebentar tadi? Maka para sahabat dengan penuh tawaduk menjawab jawapan yang begitu biasa yang kita dengar, Allahu wa Rasul a'lam. Sesungguhnya Allah dan Rasul yang mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada sahabat, ketika mana baginda Nabi melangkah anak tangga yang pertama untuk menaiki mimbar, datang malaikat Jibril dan berdoa, ya Allah, celakalah seseorang itu yang bila mana dia telah melalui sebulan Ramadan, dan bila mana berakhirnya Ramadan, dosa-dosanya langsung tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat kita takut. Bila mana malaikat Jibril, antara kekasih Allah, malaikat yang paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, berdoa, dan makhluk Allah di kalangan manusia yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengaminkan doa tersebut dengan doa, ya Allah, celakalah orang yang bila mana telah melalui sebulan Ramadan, tetapi di hujung Ramadan dosa-dosanya langsung tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Kita cukup takut.
Sebab apa? Bulan Ramadan yang kita tahu bulan pengampunan, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan yang di awalnya rahmat, di pertengahannya keampunan, dan di akhirnya adalah pembebasan daripada api neraka. Andai kata Ramadan yang kita lalui ini, bila mana habis saja Ramadan yang akan berakhir maghrib sebentar lagi, dosa-dosa kita langsung tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malah dosa-dosa kita bertambah disebabkan bulan Ramadan. Itu yang patut kita takut dan kita patut hisap sebelum berakhirnya Ramadan. Mungkin pada pagi ini kita gunakan peluang untuk kita muhasabah. Hasibu anfusakum tuhasab. Hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisapkan, sebagaimana athar ataupun kata-kata daripada Sayyidina Umar. Sebab apa kita takut? Adakah selepas Ramadan ini kita benar-benar diampunkan dosa-dosa kita yang lalu ataupun bagaimana? Seperti mana yang saya baca di awal tadi, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Setengah riwayat mengatakan man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang mana seseorang itu bila mana dia berpuasa dengan penuh keimanan dan kesungguhan, diampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. Adakah kita juga tergolongan dan golongan tersebut ataupun bagaimana? Inilah antara bentuk-bentuk persoalan yang sentiasa yang perlu kita hisap dalam diri kita, agar mudah-mudahan Ramadan yang berakhir nanti kita tidak tergolong dan golongan yang tidak diampunkan oleh dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Yang kedua, ketika mana baginda Nabi melangkahkan anak tangga yang kedua, malaikat berjiru berdoa, ya Allah, celakalah orang yang bila mana disebutkan namamu ya Rasulullah, dia tidak langsung berselawat kepadamu. Bila mana nama Nabi disebut, Allahumma, dia terus berselawat, Allahumma salli ala Muhammad. Dan berbagai bentuk selawat-selawat yang kita boleh sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sahabat minggu sebelum muazzin ataupun Bilal kita menyerahkan mikrofon kepada Tuan Imam, biasa Tuan Bilal kita akan menyebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dengan satu peringatan yang saban minggu, Tok Bilal kita tidak pernah lupa untuk mengingatkan kepada makmum yang hadir. Tapi adakah benar-benar peringatan daripada kalam suci Allah dalam Al-Quran itu benar-benar memasuk dalam diri kita ataupun bagaimana? Adakah bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, kitalah orang yang sentiasa basah lidahnya menyebut selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak cukup begitu ketika itu sahaja. Adakah kita juga bila mana orang yang menghina Nabi, kita juga adalah orang yang paling awal akan mempertahankan orang kenapa mereka menghina Nabi yang sangat kita kasihi. Bukan sekadar kita berselawat kepada baginda, bila mana ada orang yang cuba mempertikaikan sunnah-sunnah Nabi, kita jugalah orang yang paling awal dan paling kehadapan untuk mempertahankan, untuk memberitahu kepada makhluk Allah ini, engkau jangan sekali-kali hina Nabi aku, engkau jangan sekali-kali hina sunnah Nabi aku, engkau jangan hina sekali-kali apa yang dibawa oleh kekasih aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu bahawa baginda Nabi, antara kejayaan baginda dalam misi dakwah setelah Allah utuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Arab ketika itu adalah dengan kejayaan Rasulullah dengan dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan, sehingga kan kaum kafir Quraisy memperingatkan di kalangan mereka, jangan kau hampiri kepada Rasulullah. Bila mana kau menghampiri kepada Rasulullah, Rasulullah ini ada ilmu sihir yang mana kau akan tertarik dengannya. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan seorang yang mempunyai khuluqul azim, akhlak yang begitu indah. Bagaimana akhlak Rasulullah dengan masyarakat, hatta masyarakat kafir ketika itu, sehingga kan ada di kalangan mereka yang akhirnya memeluk Islam disebabkan dengan akhlak Rasulullah yang begitu indah. Jadi dengan berkat Ramadan ini juga, marilah sama-sama kita muhasabah dan pastikan bahawa kitalah orang yang paling awal akan memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa risalah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Dan bila mana Rasulullah melangkah anak tangga yang ketiga,
malaikat Jibril berdoa, ya Allah, celakalah orang yang bila mana kedua bapanya masih hidup tetapi langsung dia tidak berbakti kepada mereka keduanya. Ini yang sangat-sangat kita takut. Mungkin dengan berkat Ramadan ini jugalah kita doa, andai kata dosa-dosa yang pernah kita lakukan mengguris perasaan ibu dan ayah kita, kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata di kalangan kedua ibu bapa kita masih hidup, kita pastikan balik raya ini kita akan minta ampun dan minta maaf dengan dosa kesalahan yang telah kita lakukan selama ini. Adakah kita mampu pastikan bahawa kita akan dimasukkan ke dalam syurga andai kata kita ada sekelumit menyakitkan hati ibu dan ayah kita? Adakah kita rasa kita dapat masuk ke syurga dengan mudah, sedangkan redha ibu bapa adalah setelah redha Allah dan Rasul, redha ibu bapa lah yang menentukan bahawa kita akan masuk ke dalam syurga ataupun akan dicampakkan ke dalam api neraka. Itu yang perlu kita fikirkan bersama. Anda di kalangan kedua ibu bapa kita yang telah meninggal dunia, apakah cara bagaimanakah untuk kita memohon ampun kepada mereka? Kita boleh berinfak atas nama mereka, memohon dengan sesungguh-sungguhnya. Mungkin siang Ramadan sahaja berbaki kepada kita, malam-malam di bulan Ramadan sudah meninggalkan kita, tapi kita gunakan kesempatan di hari yang terakhir ini untuk kita munajat, kita berdoa, kita boleh solat hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar andai kata dosa-dosa yang pernah kita lakukan semasa hidup ibu dan ayah kita dahulu, Allah ampunkan. Sebabkan kita nak minta maaf, kedua mereka dah berada dalam kubur. Mudah-mudahan dengan taubat nasuha kita, dengan taubat yang bersungguh-sungguh, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ampunkan dosa kita. Dan insya-Allah bila mana Allah panggil kita selepas bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita semua akan ditempatkan dalam golongan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Alhamdulillah, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru mukadimah, belum mula lagi. InsyaAllah pada pagi ini saya ingin berkongsi dengan ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Ramadan akan terus meninggalkan kita. Nak tak nak, memang Ramadan akan terus berlalu. Tetapi kita bukan beribadah disebabkan Ramadan, tapi kita beribadah sebab kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana seseorang itu beribadah hanya disebabkan Ramadan, bila mana berlalunya Ramadan, dia akan meninggalkan ibadah-ibadah yang dia buat tidak putus-putus sepanjang bulan Ramadan. Tetapi bila mana seorang itu beribadah sebabkan dia mengaku bahawa dia adalah hamba Allah, maka setelah selesai bulan Ramadan, dia juga adalah orang-orang yang sentiasa istiqamah. Istiqamah satu perkataan yang begitu mudah disebut, konsisten, ibadah yang dilakukan secara berterusan, tetapi sangat-sangat sukar untuk diamalkan ataupun dipraktikkan dalam diri kita. Jadi pada pagi ini saya ingin berkongsi bagaimanakah 5 cara untuk kita memastikan nikmat istiqamah itu kekal dalam diri kita, insya-Allah. Yang mana pada satu hari seorang sahabat, Abu Amru radhiyallahu anhu, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan aku dalam Islam satu kalimah yang bila mana aku beramal dengannya, aku tidak akan mempertanyakan kepadamu lagi, ya Rasulullah." Rasulullah yang kita tahu adalah Khalilullah, kekasih Allah, Habibullah. Bila mana baginda Nabi SAW melafazkan sesuatu perkataan, baginda Nabi akan berkata ataupun bersabda dengan satu kalimah yang pendek, tetapi mempunyai maksud yang begitu mendalam di situ, insya-Allah. Yang mana Rasulullah menasihatkan kepada sahabat ini, "Qul amantu billah thumma istaqim." Katakanlah kamu beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqamah. Yang mana satu perkataan yang mudah untuk kita dengar dan kita hayati, tetapi adakah mudah untuk kita amalkan dalam diri kita? Sebab apa? Kalau istiqamah itu berjaya kita lakukan dan juga kita tanam dalam diri kita, insya-Allah kita adalah golongan-golongan yang sentiasa akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.
Jadi cara yang bagaimana untuk kita mengekalkan nikmat istiqamah? Yang pertama, hendaklah kita mempunyai ilmu yang mantap tentang ibadah. Ibadah yang kita lakukan hendaklah kita faham apakah tujuan, kaifiat ataupun sebab apa disuruh kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Andai kata sebulan Ramadan ini kita berpuasa sepanjang siang hari di bulan Ramadan, kenapakah kita disuruh berpuasa? Adakah semata-mata untuk melaksanakan tanggungjawab kita pada Allah Subhanahu wa taala? Dan semestinya itulah adalah matlamat kita, dan yang pastinya pelbagai bentuk pengiktibaran yang ada dalam ibadah puasa tersebut. Kenapakah kita disuruh untuk memperbanyakkan solat di bulan Ramadan, di samping kita menjaga 5 waktu solat fardu sehari semalam kita, ditambah dengan ibadah-ibadah solat yang lain, dengan solat sunat tarawih, solat sunat witir di situ. Dan ada yang susuli dengan dia tidak meninggalkan sepanjang siang, sepanjang pagi di bulan Ramadan, dengan tidak meninggalkan ibadah solat sunat duha, solat sunat hajat. Dan yang pasti ada di kalangan kita yang tidak tinggal langsung sepanjang bulan Ramadan ini solat sunat tahajud 2 rakaat. Itulah kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan ini. Ibadah kita rasa mudah untuk kita buat dengan berkat Ramadan. Antara sebabnya mungkin syaitan-syaitan dan iblis dibelenggu, tapi antara sebab juga adalah kelebihan yang Allah berikan kepada kita dalam bulan Ramadan ini. Andai kata Ramadan ini kita tidak pernah miss walaupun satu malam untuk solat sunat tarawih, satu malam pun kita tidak pernah miss untuk solat sunat witir, tapi selepas bulan Ramadan janganlah pula kita setiap malam buat solat sunat tarawih. Sebab apa? Solat sunat tarawih hanya difardukan ataupun disunatkan dalam bulan Ramadan, tapi ibadah yang boleh kita teruskan secara konsisten di bulan selepas bulan Ramadan adalah solat sunat witir. Tidak menjadi masalah. Solat sunat tahajud, andai kata sepanjang bulan Ramadan ini, setiap kali bangun sahur, bila isteri kita kejut, abang-abang bangun solat, nak bangun sahur, kita ambil wuduk, sebelum nak sahur kita solat sunat 2 rakaat, solat sunat tahajud. Mudah-mudahan tahajud kita itu Allah terima, dan akhirnya Allah memberikan nikmat istiqamah kepada kita. Andai kata bulan Ramadan ini kita melaksanakan ibadah zakat fitrah, satu ibadah yang wajib dilakukan kepada sama ada seorang itu miskin ataupun kaya, dia mestilah melaksanakan ibadah zakat fitrah. Zakat fitrah yang mana berakhir setelah imam akan menunaikan solat hari raya. Maksud kata masih lagi berkesempatan kepada mereka yang melaksanakan ibadah zakat fitrah. Tapi bagi saya, pandangan saya secara peribadi, afdal zakat fitrah dilakukan dalam bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ini andai kata kita buat satu ibadah yang mana ibadah sunat dikira seperti ibadah wajib. Andai kata kita buat satu amalan sunat, pahalanya Allah berikan seperti mana amalan wajib. Dan bila mana kita melaksanakan ibadah yang wajib dalam bulan Ramadan, Allah gandakan sehingga 70 kali ganda. Andai kata di kalangan kita ada yang berniat untuk nak infak dan sebagainya, pastikan bulan Ramadan yang masih berbaki lebih kurang separuh hari lagi hari ini, kita gunakan kesempatan. Andai kata ada lebihan yang kita ada dari harta-harta kita, kita akan pastikan bahawa infak kita itu akan disalurkan kepada mereka-mereka yang memerlukan. InsyaAllah mudah-mudahan di situ, andai kata Allah akan tarik nyawa kita, mungkin malam ini kita tidak tahu, mungkin esok, mungkin selepas ini, wallahu alam, kita adalah orang yang bila mana hartanya dimiliki tetapi dia tidak lupa untuk infak kepada Allah Subhanahu wa taala, infak fi sabilillah. Sebab apa? Bila mana kita berinfak, kita kena yakin dan percaya bahawa Allah akan gandakan lagi apa yang kita berikan. Harta kita kena ingat bahawa bukanlah harta kita dalam akaun kita. Walaupun dalam akaun kita ada bernilai 7 juta ringgit, itu bukan harta kita. Harta kita adalah apa yang kita infakkan. Andai kata kita mati selepas ini, dalam akaun kita ada 7 juta, harta itu akan dapat kepada waris-waris kita. Bukanlah kita dalam kubur nanti kita akan bawa duit 7 juta itu masuk ke dalam kubur, tidak. Kita kena yakin apa yang kita beri itu adalah harta kita, harta yang kita akan menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terima infak kita itu
dan akhirnya kita lah paling bersyukur, dan malah kita rasa rugi dan menyesal sebab apa aku tak infak lagi waktu aku hidup di dunia dulu. Itulah antara ibadah-ibadah yang bila mana kita menghayati kelebihan dan juga fadilat yang ada dalamnya, insya-Allah kitalah antara golongan yang sentiasa memperbanyakkan ibadah-ibadah dan juga segala bentuk kebaikan agar kita dapat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah cara untuk kita memastikan kita istiqamah dengan kebaikan? Kita bersahabat dengan orang-orang yang istiqamah. Kalau ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak yang dikasihi Allah semua biasa datang ke masjid surau, di sinilah antara orang-orang yang sentiasa istiqamah. Kalau kita lihat bagaimana muazzin kita, Tok Bilal kita, setiap pagi dia boleh datang awal, dia tahrim dan sebagainya. Adakah kita yang sihat tubuh badan juga kita tak mampu buat sedemikian? Dalam Islam, hasad dengki dibenarkan dalam ibadah. Andai kata kita lihat seorang yang suka infak di jalan Allah, kita juga mempunyai harta, kita dibenarkan berhasad dengki dengan orang yang suka infak, bahawa kita juga akan pastikan kita juga adalah orang yang suka infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata di kalangan kita yang masih kuat, kita nampak sahabat kita ni sentiasa istiqamah dengan solat-solat dan sebagainya, dengan solat-solat sunat, di samping dia menjaga fardu 5 waktu di masjid, kita juga akan pastikan bahawa kita lah kepada yang muslimin, kepada yang lelaki, bahawa dia akan pastikan dia akan menjadi orang yang paling awal untuk datang ke masjid ataupun surau. Dia akan pastikan solat 5 waktunya dilaksanakan di tempat mana azan diazankan. Sebab itulah kelebihan kepada orang yang melaksanakan solat dengan berjemaah, yang mana sehingga kan ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi juga berlumba-lumba. Ada yang sedih sebab apa tak dapat mengikut takbiratul ula, takbir yang pertama bersama dengan imam. Tapi kita juga akan pastikan bahawa kitalah antara orang-orang yang akan berada di dalam saf-saf yang awal dalam masjid ataupun surau, insya-Allah. Cara dia bagaimana? Kita bersahabat dengan mereka yang istiqamah. Janganlah kita bersahabat dengan orang-orang yang suka mengumpat. Janganlah kita bersahabat dengan orang-orang yang suka membuang masa di kedai-kedai kopi tanpa ada tujuan dan faedah. Bila mana azan dilaungkan di surau ataupun di masjid, dia akan terus bersembang. Daripada zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isyak. 4 waktu ditinggalkan dengan begitu saja, balik rumah lewat malam. Balik rumah lewat malam, bangun pukul 8 pagi, subuh pun entah ke mana dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Kita akan pastikan kita adalah golongan yang sentiasa berada di rumah-rumah Allah. Bila mana ada majlis ilmu juga, kita lah ada orang-orang yang berada dalam lingkungan-lingkungan yang paling hadapan, insya-Allah. Dan seterusnya, bagaimanakah untuk kita memastikan bahawa nikmat istiqamah ini kekal dalam diri kita? Adalah kita menghayati sirah-sirah sahabat-sahabat yang istiqamah. Antaranya kita lihat bagaimana Sayyidina Bilal, yang mana merupakan seorang hamba abdi yang dibebaskan setelah dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar oleh tuannya ketika itu, dan dia merupakan muazzin yang dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan azan setiap kali masuk di waktu. Sayyidina Bilal seorang yang berkulit hitam, tetapi seorang yang mempunyai amalan yang begitu istiqamah, yang mana pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada Sayyidina Bilal, "Ya Bilal, aku mendengar tapak kakimu di dalam syurga. Apakah amalan yang menyebabkan tapak kakimu sekarang ini telah aku dengar di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala?" Masya-Allah, tabarakallah. Sayyidina Bilal dengan begitu rasa malu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Rasulullah, aku tak banyak amalan. Antara amalan yang aku istiqamah secara konsisten aku lakukan adalah aku sentiasa memperbaharui wuduk." Satu amalan yang begitu mudah, satu amalan yang begitu simple, tetapi dengan bila mana Sayyidina Bilal lakukan secara istiqamah, akhirnya alhamdulillah tapak kakinya sudah didengar di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tabarakallah.
Banyak bentuk amalan-amalan yang kita boleh buat. Andai kata ini juga mudah untuk kita lakukan, ayo, berkat Ramadan yang masih ada berbaki ini, kita akan pastikan KPI kita tercapai. Dan sebagai seorang individu Muslim, seharusnya kita tetapkan apakah KPI yang akan kita capai setiap kali bulan Ramadan. Bukan sahaja dalam kita berorganisasi dalam sektor swasta ataupun kerajaan, kita menetapkan KPI, Key Performance Index dan sebagainya, tapi kita sebagai individu Muslim juga, kita seharusnya meletakkan KPI kita, agar bila mana berakhirnya sebulan Ramadan, kita akan menghisap bahawa adakah KPI kita tercapai ataupun tidak. Andai kata KPI kita belum set, hari ini masih lagi sempat set. Andai kata kita nak pastikan, kita nak mengikut contoh sebagaimana Sayyidina Bilal, kita akan set mulai saat ini, kita juga antara orang yang sentiasa memperbaharui wuduk. Andai kata wuduk kita terbatal dengan setelah kita beristinja dan sebagainya, kita terus ambil wuduk. Lagi baik dan afdalnya selepas kita berwuduk, kita solat sunat wuduk 2 rakaat dan sebagainya. Andai kata kita tak mampu, cukup dengan kita berwuduk. Kelebihan berwuduk di situ kita akan lihat bahawa kita sentiasa dalam keadaan bersuci. Bila mana kita dalam keadaan bersuci, insya-Allah Allah akan sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Andai kata kita mempunyai masalah yang begitu memberatkan kepala kita untuk memikirkannya, bagaimanakah cara penyelesaian? Mungkin dengan asbab kita berwuduk, Allah beri jalan penyelesaian yang mudah kepada kita. Andai kata ada anak-anak kita yang buat perangai dan sebagainya, berfoya-foya dan juga berkelakuan yang tidak baik, kita fikir bagaimanakah cara solusi yang terbaik untuk kita nak memastikan kita dapat tarik anak kita daripada terjerumus dalam lembah kehinaan dan sebagainya. Kita berwuduk. Lagi mampu, kita bangun solat sunat 2 rakaat. Mudah-mudahan dengan asbab kita berwuduk dan juga kita solat sunat di situ, Allah memberikan jalan penyelesaian kepada kita, insya-Allah. Seterusnya, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah cara untuk kita memastikan ibadah yang kita lakukan itu benar-benar konsisten ataupun dalam tertanam dalam diri kita adalah dengan kita bermujahadah melawan nafsu. Nafsu kita, walaupun syaitan dan iblis dibelenggu dalam bulan Ramadan, tapi kita kena ingat nafsu yang ada dalam diri kita sentiasa bersama-sama dengan kita. Nafsu inilah yang sepatutnya kita tundukkan dia, agar dia juga bersama-sama dengan kita mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Bulan Ramadan mungkin di kalangan kita terfikir, kenapa rasa malas juga untuk nak baca Al-Quran? Kenapa malas untuk nak solat sunat? Kenapa malas nak pergi masjid, surau dan sebagainya? Kenapa malas kedekut nak infak dan sebagainya? Itu adalah sebabkan runtunan-runtunan nafsu yang ada dalam diri kita. Nafsu-nafsu itulah yang telah berjaya menyebabkan kita kekal dengan sikap kita yang sentiasa dalam arus yang tidak mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Nauzubillahi min zalik. Antara sebab itulah Allah kurniakan kita bulan Ramadan yang mana syaitan dan iblis dibelenggu, tapi nafsu kita sahaja yang masih ada dalam diri kita. Tapi sebabkan bulan Ramadan ini kita boleh memperbanyakkan dengan amalan-amalan yang dapat menundukkan nafsu kita, akhirnya insya-Allah nafsu itulah yang berjaya kita tunduk, dan akhirnya dia bersama-sama dengan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, insya-Allah. Dan yang terakhir, bagaimanakah cara untuk kita meminta ataupun memastikan bahawa nikmat istiqamah itu kekal dalam diri kita? Hanyalah dengan kita berdoa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah berusaha, kita dah ikhtiar secara habis-habisan, tetapi di akhir itu kita hendaklah susuli dengan doa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita takut mungkin sebabkan kita tidak berdoa kepada Allah dengan hanya kita ikhtiar dan juga berusaha cara habis-habisan, Allah tidak memberikan nikmat istiqamah dalam diri kita. Bila mana berakhirnya bulan Ramadan, kita akan kembali dengan sikap ataupun kelakuan kita sebelum bulan Ramadan yang lalu. Na'udzubillah min zalik. Andai kata Ramadan ini telah berjaya membawa perubahan yang besar dalam diri kita,
kita kena membanyakkan doa. Mudah-mudahan dengan doa kita bermujahadah, kita bersungguh-sungguh memohon kepada Allah, Allah akan kekalkan nikmat istiqamah kepada kita. Antara doa yang selalu kita baca, sama ada dalam tahiyat kita yang terakhir ataupun doa-doa yang selalu kita baca selepas solat, Allahumma ya mukallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang memiliki hati-hati kami, kekalkanlah nikmat hidayah yang Kau berikan dalam hati kami, agar kami sentiasa taat padamu dan juga dalam agamamu, insya-Allah. Sebab apa? Andai kata kita tidak berdoa kepada Allah, kita takut nikmat itu hanya bersifat sementara sahaja. Disebabkan bulan Ramadan yang berakhir lagi, mudah-mudahan Allah juga sentiasa memberikan nikmat istiqamah kepada kita, insya-Allah. Dan kita berdoa kepada Allah dengan berkat kita qiyamul lail, berkat kita solat sunat tarawih, witir, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan yang baru saja meninggalkan kita. Malam yang terakhir adalah malam tadi, insya-Allah di situ kita mendapat nikmat malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Lailatul Qadar yang menjadi impian kepada seluruh umat Islam yang masuk bulan Ramadan, kerana itulah kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ingat bahawa usia kita antara 60 ke 70 tahun. Nabi kata umur umatku antara 60 wa 70, antara 60 ke 70 tahun. Andai kata di kalangan kita ada yang sudah berusia 80 tahun, kita kena ingat 10 tahun itu adalah subsidi yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sekali pun tarik nikmat subsidi kepada kita. Walaupun nikmat-nikmat subsidi yang kita dapat kat dunia ni satu persatu ditarik, tetapi kita kena ingat bahawa nikmat subsidi yang Allah berikan kepada kita, nikmat nafas yang Allah tidak cas. Walaupun sekali kita sedut nafas itu, oksigen yang kita sedut itu Allah cas posin, Allah tidak pernah cas. Nikmat air yang kita minum, dan juga pelbagai nikmat-nikmat kita dapat bergerak, anggota badan kita, sendi-sendi yang ada dalam badan kita ini Allah tidak pernah cas sekalipun. Tetapi bagaimanakah cara untuk kita kekalkan? Adalah dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Andai kata di kalangan kamu ada yang mereka yang andai kata aku beri nikmat kepada kamu, hendaklah kamu mensyukuri nikmatku. Sekiranya kamu tidak mensyukuri nikmatku, Allah ingatkan di situ, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala amat pedih. Jadi insya-Allah dengan berkat Ramadan yang akan meninggalkan kita beberapa jam sahaja lagi, alhamdulillah tadi kita dapat solat subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan segala amal baik yang kita lakukan sepanjang Ramadan ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat sebagai amalan-amalan yang kita lakukan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu saja untuk sedikit peringatan yang saya ingin kongsikan bersama pada pagi ini. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kelemahan dan kekurangan, dan mudah-mudahan sama-sama kita hisap dan hitung diri kita agar kita sentiasa digolongkan dalam golongan hamba-hamba Allah yang istiqamah, insya-Allah. Sebelum saya tamat, insya-Allah sebelum kita tutup dengan doa sebentar lagi, saya ada dua pengumuman. Boleh saya minta izin buat dua pengumuman? Okay, pengumuman yang pertama, alhamdulillah kat belakang tu ada satu tabung. Satu tabung, andai kata di kalangan ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak nak berinfak, ahlan wa sahlan. Saya juga merupakan salah seorang jawatan kuasa Syabab Care, satu NGO yang berdaftar. Kita bergerak aktif di Bumi Gombak ini. Kita melakukan pelbagai bentuk aktiviti dan juga program-program untuk mendekatkan anak muda dengan program-program yang dapat mengelakkan mereka daripada lara terjerumus kepada program-program yang tidak elok. Dan juga Syabab Care juga tidak ketinggalan bekerjasama dengan Karisma yang dipimpin oleh saudari Ikman kita. Kita buat program, dan yang terbaru kita masuk Karisma, kita masuk sekolah sebelah kita ni, sekolah menengah Seri Gombak. Sebab apa, kalau tuan-tuan perasan ataupun tidak, sekarang ni anak-anak muda, pelajar-pelajar sekolah menengah, kita dah takut dah. Satu masa dulu kalau kita lihat mereka ni, mungkin pelajar lelaki ni
Merokok kita nampak mungkin walaupun benda itu tak betul, tapi kita nampak normal, walaupun itu adalah abnormal atau sepatutnya tidak berlaku. Tapi sekarang ni kalau kita lihat, pelajar-pelajar perempuan juga dah dengan tanpa rasa segan silu hisap rokok, campur laki perempuan, naik motor sekali, bonceng dan sebagainya. Ini cukup kita takut. Ada kata kita tidak bentuk mereka daripada awal, kita takut mereka ni akan terus hanyut, dan akhirnya ada kata di kalangan mereka ada anak-anak kita, na'udzubillah min zalik. Itu yang cukup menakutkan kita. Sebab apa kita takut? Sebab anak-anak kita mungkin juga bersekolah di situ, mungkin dia juga satu hari nanti akan terpengaruh dengan mereka. Ada kata kita tidak buat program-program ataupun aktiviti yang dapat mendekatkan mereka agar tidak terus hanyut. Itulah yang sepatutnya kita fikirkan bersama. Jadi saya dengan ini ada kata ada yang mereka yang nak infak lah untuk Syabab Care, kita ada sediakan tabung di belakang sana. Kami tak kisah berapa tuan-tuan nak bagi, tapi yang kami akan pastikan Syabab Care akan terus membuat program-program yang dapat mendekatkan anak muda daripada terus hanyut ke dalam program-program ataupun aktiviti-aktiviti yang lama. Kita juga ada program konvoi bermotosikal. Bila mana kita konvoi, kita berhenti checkpoint, kita berhenti solat sunat duha. Bila solat sunat duha, ada di kalangan mereka yang tidak pernah dengar pun solat sunat duha, tak tahu pun ada solat sunat duha. Masya Allah. Ada di kalangan mereka yang beri alasan tak nak solat, dikata dia tak bawa kem plekat. Kita tak apa, ada di kalangan kita dah sediakan, di kalangan EJK dah sediakan kem plekat. Nah, ambil kem plekat, jom solat sekali. Program-program beginilah yang sepatutnya kita buat, dan kami dalam Syabab Care merasakan kita terpanggil untuk teruskan aktiviti-aktiviti yang baik seperti ini. Ada di kalangan mereka yang tak pernah solat pun ada. Jadi itulah sebabnya kalau bila mana kita tak ada aktiviti yang dapat menarik mereka, mereka akan terus hanyut dan terus hanyut dan terus hanyut. Dan lebih malang lagi, mereka akan menyalahkan kita bila mana mereka dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Sebab apa? Dia kata dulu waktu dia hidup, dulu mak ayah dia tak pernah ajar pun dia tentang solat, tentang puasa, tentang mengapa kena mengangkat hadas besar, hadas kecil dan sebagainya. Ada yang tak pernah mandi wajib walaupun telah balik dan sebagainya. Cuba tuan-tuan bayangkan, anda kata dia berusia 15 tahun, anak remaja kita lelaki, daripada umur 15 tahun sekarang ni dia berumur 17 tahun contoh. 15 tahun dia dah balik. Mungkin kat sekolah pun dia selalu ponteng dan sebagainya. Dia tak sempat pun belajar tentang mandi wajib. Anda kata kita tak beritahu mereka, tak tanya mereka adakah dia tahu tentang mandi wajib dan sebagainya. Cuba bayangkan, anda kata dia juga solat, adakah solat dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak? Itu yang sepatutnya kita semua fikirkan bersama, insya-Allah. Dan pengumuman yang kedua, di belakang sana saya ada bawa dua produk lah. Satu coklat IQ dan yang kedua susu kambing. Coklat IQ ni sahabat saya Ustaz Taufik dia buat. Dia ada buat kilang di rumah dia dan dia proses sendiri dengan dia mengadu 8 makanan sunnah di situ. Jadi tuan-tuan sekiranya berhajat, mungkin ada di sini penggemar coklat Cadbury mungkin. Coklat Cadbury yang dah sah mengandungi DNA babi, tuan-tuan berhentilah. Jangan makan lagi dan sebagainya. So produk alternatif ada di belakang sana, tuan-tuan boleh dapatkan. Dan yang keduanya susu kambing. Mungkin kita yang hidup dekat taman-taman susah nak bela kambing. Kalau kita bela kambing kat rumah, marah je jiran kita. Lagi habis pokok dia makan, dia berak, berterabur dan sebagainya. Tapi kita ada produk alternatif, kita paketkan susu kambing yang mana mudah untuk kita. Tak perlu bela kambing, tapi insya-Allah kita dapat minum susu kambing, insya-Allah. Jadi sekadar saja yang ingin saya kongsikan bersama pada pagi ini. Sekali lagi saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Ada kata sepanjang saya berkongsi pengisian pada pagi ini ada kekurangan, kelemahan, kekhilafan dan sebagainya. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan silap itu adalah disebabkan kelemahan saya yang penuh kekurangan dan kelemahan ini. Jadi sekadar itu saja, insya-Allah selepas ini kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah mengekalkan nikmat istiqamah kepada kita. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, di pagi bulan Ramadan yang terakhir ini ya Allah, kami menadah tangan memohon ampun kepadamu ya Allah. Engkau ampunkanlah segala dosa-dosa yang kami lakukan selama ini ya Allah. Sama ada dosa-dosa itu dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil kami ya Allah. Sama ada dosa itu kami lakukan secara sengaja ataupun tidak. Ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, serta peliharalah mereka sebagaimana mereka memelihara kami sejak kecil lagi ya Allah. Ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa isteri kami, Engkau ampunkanlah dosa suami kami, Engkau ampunkanlah dosa anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa adik-beradik kami ya Allah. Ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa jiran tetangga kami ya Allah. Ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa sahabat handai kami ya Allah. Ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, Engkau terimalah amal baik kami sepanjang bulan Ramadan ini ya Allah. Engkau terimalah dan Engkau angkatkanlah amal-amal yang kami lakukan sepanjang bulan Ramadan ini ya Allah. Engkau terimalah ibadah puasa kami, Engkau terimalah ibadah solat kami, Engkau terimalah ibadah bacaan Al-Quran kami ya Allah. Ya Allah, Engkau terimalah ibadah zakat kami, Engkau terimalah ibadah infak kami ya Allah. Ya Allah, Engkau terimalah segala amal kebaikan kami sepanjang bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, jika Engkau mentakdirkan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kami ya Allah, Engkau berikanlah kami dapat mengecapi nikmat Lailatul Qadar pada tahun ini ya Allah, yang mana nikmatnya menyamai kami beribadah selama 1000 bulan ya Allah. Walaupun usia kami pendek ya Allah, tetapi dengan berkat Lailatul Qadar itu ya Allah, Engkau gandakan amalan-amalan kami pada malam tersebut ya Allah. Ya Allah, Engkau buatkanlah segala sifat-sifat yang terkeji dalam diri kami. Anda kata di kalangan kami ada yang suka mengumpat ya Allah, Engkau buatkan sikap itu. Anda di kalangan kami ada yang selalu tidak mensyukuri nikmat-Mu, Engkau buangkanlah sifat itu dalam diri kami ya Allah. Ya Allah, andai kata di kalangan kami ada yang iri hati, hasad dengki dengan perkara-perkara keduniaan ya Allah, Engkau buangkanlah sifat itu dalam diri kami ya Allah. Andai kata ada perasaan riak, takbur, sombong dalam diri kami ya Allah, Engkau buangkanlah segala sifat-sifat mazmumah itu ya Allah. Ya Allah, Engkau tanamkanlah diri kami dengan sifat-sifat mahmudah ya Allah. Engkau tanamkanlah diri kami sifat yang suka membantu orang lain ya Allah, sifat yang suka mendoakan kebaikan orang lain ya Allah. Ya Allah, Engkau tanamkan dalam diri kami sikap untuk suka berinfak di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau tanamkan dalam diri kami sikap-sikap yang dapat mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Kau tanamkanlah diri kami dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji ya Allah. Ya Allah, kami mengetahui bahawa kami ini akan hidup hanya bersifat sementara di bumi ini ya Allah, di muka dunia ini ya Allah. Maka Engkau terimalah amal baik kami selama ini ya Allah, agar kami tidak tergolong dalam golongan yang menyesal di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, Engkau rahmatilah hidup kami, hidupkanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam iman, dan tergolongkanlah kami dalam golongan-golongan yang beriman. Ya Allah, andai kata di kalangan ibu dan ayah kami yang telah pergi meninggal dunia terlebih awal dari kami ya Allah, Engkau jadikanlah kubur-kubur mereka salah satu daripada taman-taman syurga-Mu ya Allah. Kau hindarkanlah daripada kubur-kubur mereka menjadi salah satu daripada lubang-lubang api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, andai kata kami juga akan menyusuli mereka selepas ini ya Allah, Engkau berikanlah kami nikmat, kubur kami juga akan menjadi salah satu dari taman-taman syurga-Mu juga ya Allah.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami banyak melakukan dosa dan maksiat, Ya Allah. Engkau berikanlah kami petunjuk dan hidayah-Mu, Ya Allah, agar kami berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang menjauhkan kami dengan-Mu, Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'azabil akhirah. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'at. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan jazakallah kepada Ustaz dan insyaAllah marilah kita ambil hari yang terakhir ini untuk banyak-banyak menderma. Kalau tak boleh RM1, RM5. Tak boleh RM5, RM10. Jadi yang mana nak pergi pasar tu mungkin boleh derma dulu, balik ambil duit lain, insyaAllah.